Sebelum saya pergi kepada sesi yang kedua, bagaimana yang telah disebutkan oleh Dr. Zuhdi tadi, majlis pada malam ini boleh dijadikan sebagai satu convention. Bagaimana persetujuan seluruh hadirin yang hadir, semua yang ada dalam majlis pada hari ini, sama-sama kita nyatakan bahawa bermula pada malam ini dan sampai bila-bila, kita tidak akan menerima suasana politik kotor, budaya politik jijik, walaupun dibawa oleh siapa pun individu, walaupun dibawa oleh mana-mana parti yang ada dalam negara kita. Maka dengan itu, Gabungan Mahasiswa Islam GAMIS akan melancarkan satu referendum bersama, khususnya kita nak kutip tanda tangan daripada seluruh hadirin untuk kita sama-sama nyatakan sokongan kita untuk kita tolak budaya politik jijik yang berlaku dalam negara kita pada hari ini. Baik, seterusnya kita pergi kepada sesi kedua, iaitu soalan moderator kepada panel, dan panel perlu menjawab dalam masa 5 minit, dan seterusnya sesi ketiga kita akan bukakan pandang sisi dan juga soalan yang akan diberikan oleh para hadirin tuan-tuan dan juga puan-puan yang hadir pada malam ini. Pertama, saya pergi kepada yang berbahagia Dr. Zuhdi Marzuki yang juga mewakili seorang aktivis, bekas aktivis mahasiswa sewaktu ketika dahulu, dan seterusnya menyambung pengajian ke Eropah, iaitu negara England. Dan selepas daripada situasi politik dalam negara, bagaimana doktor melihat situasi yang berlaku di Eropah, negara-negara Eropah, bagaimanakah keadaan dan juga iklim negara tersebut berbanding dengan negara kita yang menggunakan pakaian sistem demokrasi. Tetapi dalam masa yang sama, di sana kita melihat perbandingan dan juga persaingan pertarungan idealisme di antara pemimpin-pemimpin parti politik. Bukan hanya pertandingan yang berlaku dalam negara kita saling menjatuhkan antara satu sama lain. Bagaimana doktor melihat perbandingan negara luar, khususnya Eropah, dengan apa yang berlaku dalam negara kita pada hari ini? Silakan. Terima kasih saudara pengerusi. Kalau kita melihat perkembangan politik dunia khususnya, kita tidak boleh menafikan bahawa permulaan kepada situasi ataupun bentuk politik yang berlaku ini, ia bermula kira-kira kurun yang ke-19. Sebagaimana satu istilah yang biasa digunakan oleh para pengkaji ekonomi dan juga pengkaji politik yang disebut sebagai political economy, iaitulah suatu perkembangan politik yang berasaskan kepada ideologi. Dan ideologi itu ialah mensasarkan bagaimanakah mengatur carakan kegiatan-kegiatan, khususnya kegiatan ekonomi dalam sesebuah negara. Dan di Eropah itu, bahkan di seluruh dunia kemudiannya telah dibentuk oleh dua ideologi yang berkaitan dengan political economy ini, iaitulah ideologi liberalisme dan sosialisme, yang kemudiannya telah bercambah dalam pelbagai bentuk fragmentasi liberalisme, sosialisme dan seumpamanya. Saya ingin menarik perhatian kepada sebuah buku yang telah ditulis oleh bestsellers, buku yang diiktiraf sebagai bestsellers, iaitulah ditulis oleh Daniel Bell pada tahun 1960-an, yang bertajuk The End of Ideology. The End of Ideology, yang mengupas tentang bagaimanakah ideologi yang mencorakkan politik ini akan berakhir. Dan amat menarik apabila kita melihat generasi hari ini yang selalu disebut sebagai generasi Y, generasi Y, selepas adanya generasi X. Sekarang ini bukan individu Y, generasi Y, selepas adanya generasi X, yang kemudiannya dikatakan adanya generasi Z, generasi Y dan sebagainya. Generasi yang baru ini, yang selalu disebut istilah generasi Y ini, lazimnya merujuk kepada suasana yang berlaku di negara-negara maju, termasuk Amerika.
iaitulah suatu golongan muda yang berfikir merentasi ideologi ataupun merentasi kepartian. Iaitu mereka melihat perkara-perkara kebaikan itu dalam konteks merentasi kepartian. Dan ini yang berlaku sekarang, yang saya rasa penyerapan budaya politik itu telah berlaku di Eropah, di Amerika khususnya, dan dimulai berkembang di sini. Apabila generasi-generasi muda ini mereka memahami tentang persoalan-persoalan politik, tetapi mereka tidak terlibat secara langsung dalam kepartian. Walau bagaimanapun, saya melihat bahawa ada perbezaan yang agak besar kepada budaya politik di Eropah dan budaya politik di negara-negara membangun, termasuklah Malaysia. Budaya politik di Eropah itu ianya melibatkan dua entiti yang penting. Yang pertamanya ialah ahli politik. Ahli politik memerlukan kepada seorang ahli politik yang wibawa dari segi akhlaknya, moralnya, dari segi kredibiliti dan wawasannya. Dan kita tak nafikan kebaikan sesuatu politik itu akan dibentuk oleh individu-individu yang mereka itu berpolitik, seperti yang disebutkan tadi, berpolitik kerana politik itu adalah merupakan kebaikan bagi mereka. Maksud saya ialah bergantung kepada entiti individu yang berpolitik. Dan dalam Islam pun kita tahu bahawa mereka yang berpolitik ini, yang lazimnya politik itu melibatkan persoalan-persoalan kepimpinan, seharusnya diberikan kepada mereka yang layak. An tu'addul amanati ila ahliha, memberikan amanah itu kepada yang selayaknya. Di antaranya ialah mereka yang berilmu, yang kita yakin bahawa saudari ini adalah merupakan golongan berilmu, yang sepatutnya golongan berilmu inilah mereka ini menceburkan diri dalam politik dan membawa budaya ilmu dalam politik. Saya rasa banyak petunjuk-petunjuk yang menjelaskan betapa pentingnya orang-orang berilmu ini, mereka menjadi rujukan dalam politik, mereka menjadi tempat dalam politik. Antaranya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abdullah bin Amr al-As, menyebut hadis yang agak panjang tentang ilmu, dan di pertengahan hadis itu disebut, Rasulullah menyebut, hatta lam yatruk aliman ittakhazanna suru'usan juhal, sehingga tidak tinggal di kalangan manusia itu seorang alim, lalu manusia mengambil pemimpin-pemimpin mereka di kalangan orang-orang yang jahil. Ini suatu petunjuk yang menunjukkan bahawa kita memerlukan ahli-ahli politik yang berilmu, Dan yang keduanya ialah sistem politik yang berada di negara-negara maju itu adalah sistem yang bersifat terkehadapan. Adanya suatu kebebasan, wisdom, suatu hikmah, kebebasan yang membolehkan berlaku pertukaran kerajaan. Boleh berlaku pertukaran kerajaan. Adanya suatu penyampaian maklumat yang seimbang. Saya tak nafikan bahawa di Malaysia ini penyampaian maklumat itu tidak seimbang. Mungkin kita boleh sebut harakah pun begitu, keadilan pun begitu. Pada saya keseimbangan ataupun kebebasan media itu ialah memberikan keluasan kepada pihak-pihak yang mempunyai kemampuan untuk menyebarkan maklumat mereka. Dan kebebasan ataupun wisdom yang ada dalam sistem demokrasi ini, walaupun kita selalu melihat ianya masih tidak secocok dengan Islam, tetapi saya melihat di situ ada suatu hikmah, suatu wisdom yang kita perlu ambil, iaitulah berlakunya pertukaran kerajaan itu adalah satu kemungkinan. Tidak seperti di negara-negara membangun. Pertukaran kerajaan itu sesuatu yang hampir tidak mungkin berlaku. Ini yang berlaku di Mesir, yang berlaku di Tunisia.
sehinggalah rakyat mengambil jalan lain untuk melakukan perubahan dalam politik. Jadi di Eropah itu, kematangan itu pada saya ia melibatkan dua entiti ini. Entiti individu politik yang berilmu, yang berbudaya baik dalam politik, dan juga keseimbangan sistem politik yang memberi ruang kepada wisdom, iaitulah kemungkinan berlakunya perubahan politik dan juga pertukaran kerajaan itu adalah sesuatu yang mungkin. Dan ini pada saya sesuatu yang tidak ada di negara-negara membangun. Dan kita memerlukan kepada perubahan itu supaya kalaupun dia tidak berparti, dia bebas, tidak mahu menyertai mana-mana parti, kalau dia bertanding pilihan raya, dia boleh menang. Dan mungkin dia boleh menang di atas tiket itu, menjadi menteri besar, Perdana Menteri atas tiket bebas. Mungkin itu. Wallahu a'lam. Terima kasih atas ulasan dua faktor utama yang saya kira sahabat-sahabat, teman-teman hadirin yang hadir pada malam ini boleh ambil sebagai suatu benda penilaian kita bersama. Apa perbezaan bagaimana situasi politik, iklim politik di negara membangun berbanding dengan negara maju, khususnya di Eropah yang kita lihat pada hari ini. Baik, saya pergi kepada persoalan yang kedua untuk saya tujukan kepada yang berbahagia Profesor Madya, Dr. Ashraf Wajdi. Kita melihat dalam situasi politik dalam negara pada hari ini berlaku ketidakseimbangan, khususnya dalam penyampaian maklumat. Dan bila kita ambil dua kes yang berbeza, saya nak terus kepada kes yang berbeza untuk kita lihat pandangan yang diberikan oleh yang berbahagia doktor. Yang pertama, khususnya kita lihat kepada kes video seks yang disebarkan baru-baru ini. Saya kira dua kes yang lebih kurang sama. Yang melibatkan, yang pertama melibatkan seorang pemimpin parti politik yang berada di sebelah kerajaan. Juga video seks dan tersebar luas. Tetapi dalam masa yang sama, tindakan pantas oleh pihak berkuasa ialah menangkap siapa yang menyebarkan video tersebut. Tapi berbeza sangat dengan kes yang kedua berlaku baru-baru ini. Bila video ini tersebar, tetapi malangnya ada juga kenyataan daripada menteri untuk memberikan imuniti penjagaan, walaupun selepas itu ditarik balik kenyataan tersebut. Tetapi persoalan kita ialah apakah ada double standard dalam kita melihat situasi politik yang kita katakan inilah politik jijik, tidak berlaku keseimbangan yang orang kata keadilan yang diberikan kepada politikus-politikus yang ada dalam negara kita pada hari ini. Silakan. Terima kasih saudara Presiden Gamis kita. Boleh dengar? Soalan itu sebenarnya memang menyentuh isu yang melanda hari ini, tapi saya lebih melihat kepada isu ini daripada zaman berzaman. Kerana apabila pemikiran kita itu terlalu terikat dengan kepartian dan puak kita lah, kecenderungan untuk berlaku tidak adil itu ada. Dan kita harus ingat bahawa parti ini tidak sempurna. Apabila parti tidak sempurna, orang-orang di dalam parti pun bukan semuanya betul-betul semua. Ada otak yang tak betul juga. Sebab itulah saya sendiri tak berapa setuju dengan beberapa pendekatan-pendekatan yang dilakukan, seolah-olah nampak tidak telus di dalam beberapa perkara. Bagi saya, isu video seks sebagainya ini biarlah pihak berkuasa yang menyiasat dan menentukannya. Selagi mana kita tidak mempunyai maklumat apa, selagi itu kita tidak berhak untuk menjatuhkan apa-apa juga hukuman. Cuma dalam hal ini orang tertanya-tanya kenapa orang yang menyebarkan dan menunjukkan ini tidak dikenakan hukuman. Itu juga yang saya pun tertanya-tanya. Tetapi setakat hari ini kita menantikan sebab polis dikatakan menyiasat atas akta penyimpanan dan juga penyebaran video lucah. Jadi selagi mana katanya tadi pun saya tengok TV3 akan segala penyiasatan akan selesai minggu depan. Jadi kita tengok apakah minggu depan ini hanya orang tertentu sahaja yang akan mendapat yang dia akan dikenakan hukuman, ataupun dia akan memberikan hukuman kepada semua yang terlibat. Orang yang mengedarkannya, kalau dapat siapa yang ambil gambar pun, itu pun perlu dihukum bagi saya.
Kerana dalam konteks Islam jelas kita tidak boleh mengintip. Dr. Asri tadi pun dah sebutkan, Al-Quran menjelaskan dengan panjang lebar berkenaan dengan ini, dan prinsip itu harus kita pegang. Sebab itulah, cuma dalam hal ini kita tidak boleh cepat untuk menjatuhkan hukum sebelum maklumat itu kita dapat dengan jelas. Umpamanya, kalau kita lihat dalam blog-blog, dalam Facebook umpamanya pun sudah ramai yang menghukum UMNO seolah-olah yang terlibat dalam mengambil gambar, memerangkap ketua pembangkang dan juga menyebarkan. Saya rasa ini pun tidak betul. Kerana kalau kita menuduh UMNO itu pun satu benda yang kalau tidak betul itu bersifat fitnah. Saya pun tidak tahu sama ada betul atau tidak. Tetapi sebagai orang Islam, sebab itu saya bacakan ayat tadi, kita harus berlaku adil dan juga jangan cepat berprasangka. Cuma kita tunggu apa sebenarnya hukuman yang akan dikenakan. Kalau nampak berat sebelah, mungkin isu-isu yang inilah yang akan dimainkan oleh rakyat secara keseluruhannya. Kerana rakyat sebenarnya hakikatnya sudah bijaksana. Dan saya melihat apa yang dibangkitkan juga soal kalau kita nak berubah budaya politik, dia bergantung sepenuhnya kepada rakyat. Saya tidak dapat melihat bahawa kalau kita mengatakan bahawa pemimpin yang akan perlu ubah rakyat. Kerana saya ingat, kalau tidak silap saya, Ibnu Taimiyah pernah sebutkan, kama takunu yuwalla alaikum. Bagaimana kamu, begitulah kamu yang akan diperlakukan. Maknanya kalau kamu ni orang yang jenis merelakan politik jijik dan kotor, begitulah pemimpin kamu pun akan memperbodohkan kamu. Jadi kalau kita mempunyai pemikiran yang merentas parti seperti mana Dr. Asri sebutkan tadi, walaupun dia adalah parti yang kita dukung, tetapi dia buat benda yang tak betul, kita kena kata tidak betul. Cuma masalah kita hari ini kadang-kala kita lari daripada prinsip Islam itu seperti mana saya sebutkan, dan kita kadang-kadang berlagak lebih hebat daripada Tuhan hingga mampu menerobos masuk ke dalam hati sanubari mereka untuk menentukan sama ada dia ni ikhlas atau tidak ikhlas, dia ni betul atau tidak betul. Walhal kita harus berlaku adil dan prinsip Islam jelas. Dalam kita berhukum pun, jangan kita berhukum perkara yang kita tidak tahu. Imam Syafi'i dalam kata-katanya yang masyhur, nahkum bil zawahir wallahu yatawallas sarair. Kita berhukum ni hanya pada zahir, yang di dalam hati dia serah kepada Allah. Tapi hari ini kadang-kadang kita nak cepat, kita nak menjatuhkan hukum kepada sesiapa saja. Hari ini sama ada PAS ataupun UMNO, orang ni ikhlas tak ikhlas, orang ni betul ke, kita berprasangka nak ke Islam ke tak nak Islam, dan menyebabkan polemik itu berterusan. Sebab itulah ini antara perkara intipati penting. Kalau kita nak ubah masyarakat kita kena kembalikan mereka kepada prinsip Islam. Dan pemimpin juga mempunyai tanggungjawab untuk mendidik dan mentarbiah ahli-ahlinya supaya mereka ini berfikiran waras dan berfikiran sebagaimana kehendak Islam, bukan kehendak parti. Kerana parti politik ini seperti mana saya katakan daripada awal, dia mempunyai pelbagai kekurangan. Saya selalu sebutkan waktu zaman pelajar dulu, di zaman PKPM dulu, saya selalu berceramah kepada orang. Saya akan berceramah kepada rakan-rakan pelajar mahasiswa. Saya kata parti politik ini atau pilihan raya ini seperti mana gelanggang tinju. Apabila seseorang itu telah membuat keputusan untuk terlibat sebagai ahli parti, dia masuk dalam pilihan raya, dia seolah-olah masuk dalam gelanggang tinju. Bila dia masuk gelanggang tinju, tidak ada matlamat lain kecuali nak menjatuhkan orang itu. Tidak ada orang yang masuk gelanggang tinju akhirnya berkata, pukul aku pun akan pukul kau, ataupun tak apa, saling pukul memukul, akhirnya sama-sama berdarah, sama-sama suka. Tak ada. Yang paling utama sekali dalam matlamat gelanggang tinju, masing-masing nak menjatuhkan at all means. Dan ini yang berlaku dalam konteks politik yang ada pada hari ini, yang tercabut etika dan prinsip Islamnya. Kalau kita mempunyai keikhlasan kita kepada agama, kepada Islam, kita meletakkan Islam itu lebih tinggi daripada parti, kita seharusnya mendidik ahli-ahli parti kita untuk berfikir, untuk berfikiran, untuk berperangai sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu saya sebutkan, Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa berulang-ulang kali apabila dia nak memerintahkan hambanya untuk berlaku
adil, untuk berlagak, berperangai sebagaimana prinsip Islam, dia akan sentiasa mengingatkan supaya takwalah kepada aku, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Yang jadi malangnya hari ini, masing-masing kita hari ini dah lupa soal takwa itu. Akhirnya kita meletakkan matlamat yang menyebabkan kita rela melanggar batasan-batasan yang telah ditentukan oleh Islam. Sebab itulah hari ini saya menganjurkan supaya kita mulakan suatu budaya baru. Sebab tuan-tuan dan puan-puan, generasi muda hari ini, saudara dan saudari mahasiswa yang bakal memimpin pada masa akan datang. Saya dulu seperti mana saudara juga, kita bermula dengan suatu idealisme yang luhur. Tetapi apabila kita terjun dalam masyarakat, realiti sebenarnya kita akan berhadapan. Tetapi pada waktu itu, realiti itu kita tidak boleh lari daripada prinsip-prinsip yang kita sama-sama pegang, yang sama-sama kita pegang dan sama-sama kita menggarkan selama ini. Dan apa dia idealisme yang sepatutnya yang kita pegang? Tidak lain dan tidak bukan idealisme yang berpaksikan kepada prinsip Islam yang syumul, yang sebenar. Bukannya prinsip Islam berasaskan kepada kepentingan-kepentingan tertentu. Wallahu a'lam. Terima kasih Yang Berbahagia Doktor atas kupasan dan juga jawapan pada persoalan yang diberikan sebentar tadi. Baik, saya beralih kepada Yang Berbahagia Profesor Madya Dr. Asri Zainal Abidin. Tadi Doktor sebut, Doktor puji orang Kelantan kerana sanggup buat perubahan. Saya juga orang Kelantan. Baik, bila orang Kelantan buat perubahan, kita melihat sebagai suatu, orang kata, keberanian dalam tindakan politik individu dan juga masyarakat maupun rakyat. Namun apa yang membimbangkan anak muda pada hari ini, khususnya mahasiswa, kita melihat kalaulah rakyat dan juga masyarakat ini ingin buat perubahan, tetapi kita ambil contoh apa yang berlaku di negeri Perak. Rakyat dah buat perubahan, dah pilih suatu, orang kata, kerajaan yang baru, tiba-tiba ada satu pihak lagi tak boleh nak menerima kekalahan. Sehingga kan dibuat beli adon dan sebagainya, tarik untuk lompat parti dan sebagainya. Akhirnya inilah budaya politik jijik yang berlaku dalam negara. Dan saya kira bagaimana doktor melihat situasi yang berlaku dan apa cabaran yang boleh kita hadapi bersama, dan bagaimana nasihat doktor kepada anak-anak muda melihat pada situasi yang berlaku dalam negara kita pada hari ini. Silakan. Terima kasih kepada pengurusi. Saya puji orang Kelantan kerana Kelantan ada sejarah mengubah banyak kali. Dan saya harap kesediaan untuk mengkritik dan mengubah apabila dia rasa tak kena itu terus ada dalam jiwa orang Kelantan dan jadi contoh kepada negeri-negeri yang lain. Dan ini bukan bermaksud kepada mana-mana parti politik, tapi mesti bersedia. Dia pernah bagi pada UMNO, dia pernah bagi pada PAS. Saya tak tahu lepas ni dia bagi pada siapa pula, kan? Apapun saya ingat apa yang berlaku sekarang, sama ada isu Perak dan seumpamanya. Tadi panel telah sebut bahawasanya permainan politik yang kita alami sekarang ni sudah begitu lama. Kita kalau tidak ubah semua yang saya sifatkan dinasor politik ni, kita akan menjadikan pentas politik kita ini Jurassic Park yang akan merosakkan yang merosakkan kita semua. Mereka tetap akan memainkan irama yang sama. Mereka akan mendendangkan lagu yang sama. Perubahan ini perlu untuk kita lakukan. Saya bukan isu Perak ataupun isu mana, isu lompat parti umpamanya. Kadang-kadang bila parti ni lompat, orang kata tak halal. Bila lompat pergi pula, halal balik. Itu pun satu hal. Prinsipnya orang pilih awak di atas parti apa? Bila awak lompat, awak tipu. Kalau orang tahu awak nak lompat parti itu daripada awal, dia tak dipilih. Tapi dia kata lompat datang tak apa, lompat pergi tak boleh. Jadi tak adil dalam hukuman. Saya tidak setuju apa yang berlaku kepada tuduhan apa saja yang dikenakan kepada ketua pembangkang. Tetapi saya juga rasa tuduhan seks, sama ada Perdana Menteri dengan Atan Tuya ke siapa, ini soal peribadi juga yang tidak boleh. Pada prinsip yang sama. Tapi kalau saya cakap macam tu, orang kata, mesti ada 3 juta orang bayar pada Dr. Asri. Tapi kalau saya cakap tak boleh tuduh kepada ketua pembangkang, orang kata saya lah pejuang rakyat.
Saya rasa kita kena bercakap atas prinsip. Setengah orang kata ini manusia tak ada pegangan, asyik ke sana ke sini. Tak. Pegangan itu bukan merujuk kepada parti, tapi pegangan merujuk kepada prinsip. Berapa banyak perkara yang dibuat oleh kerajaan saya kritik. Saya tidak mau jadi macam setengah orang agama yang apabila kena pihak kerajaan halal, kena pihak pembangkang haram. Cepat dia fatwa dia keluarkan. Ini pun satu penyakit juga. Maka akhirnya berlaku penghakisan kepercayaan terhadap institusi agama itu sendiri disebabkan kerana politik. Kita mesti soal prinsip ini. Orang jangan, ada orang kadang-kadang dinilai orang yang berprinsip ialah orang yang dapat menentukan parti dia. Tak betul. Ramai orang yang ada parti itulah orang yang tak berprinsip. Kerana apa sahaja yang berlaku dia akan kata ya kerana parti dia. Saya tahu ada penulis-penulis yang tajam di dalam majlis ini. Dan saya rasa sebahagian mereka telah melaksanakan prinsip ini. Saya nak menegaskan hal ini kepada saudara-saudara sekalian supaya kita terus berjuang untuk ini. Anak muda, jangan cakap kalau dia dah jadi UMNO, kita mesti taat setia kepada pemimpin. Dah jadi PAS, walak tak boleh berpecah-pecah. Sahabat juga ada walak kepada Umar bin Khattab, tapi mereka mengkritik. Kerajaan Perak, saya tak tahulah macam mana kerajaan ini, tapi kalau tanya saya rasa kena serahkan kepada rakyat supaya buat pilihan raya semula. Itu bagi menentukan apakah kehendak rakyat di Perak sebenarnya. Dan kerajaan kena ingat, soal memberikan keadilan kepada rakyat ini mempunyai, sama ada mana-mana kerajaan hari ini ataupun kerajaan yang akan datang. Kita, apabila kita sekat manusia daripada mendapat maklumat yang adil, maka dia akan bertindak. Hari itu saya dah sebut dalam forum dengan Dr. Masyitah tentang apa yang berlaku di Bahrain. Walaupun isunya berkaitan Syiah, tetapi mereka gunakan saluran TV luar dan seumpamanya. Antara yang mereka jawab ialah kerana mereka tidak diberikan peluang di dalam TV tempatan. Saya kalau buka TV 3, saya buka TV 1, saya bukan ahli parti, tapi saya rasa siaran-siaran ini kadang-kala memperbodohkan rakyat dengan hanya memberikan maklumat bagi sebelah pihak. Bagilah, kau ambil tak apa, kau ambil 20 jam, kau bagilah kat dia orang ni 4 jam, kita pun nak dengar dia kata apa. Allah Subhanahu wa taala menyebut fabashshir ibad alladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsana ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Berikan khabar gembira kepada hamba-hambaku, iaitu orang-orang yang mendengar berbagai-bagai ucapan dan memilih yang terbaik. Mereka itulah orang yang telah diberikan petunjuk oleh Allah, dan mereka itulah ulul albab. Sekarang mungkin tuan-tuan, saudara-saudara sekalian boleh dapat akses kepada maklumat lain melalui internet dan seumpamanya, tapi makcik di kampung tak tahu apa. Dia tengok dalam TV itu, dia percaya apa saja TV itu kata. Dia kata saya percaya Quran daripada TV, tapi masalah dia tak baca Quran. Jadi dia percaya TV. Apa je TV kata, kadang-kadang tak adil. Sebab tu saya sebut, kalau ada pihak kerajaan juga, kita jangan overkill sesuatu orang. Kita bunuh dia lebih-lebihan, akhirnya rakyat jadi simpati, yang akhirnya simpati itu akan membunuh kita balik. Mana pun, pembangkang pun sama. Jangan mengutuk orang lebih-lebih sangat, lah kali orang tak suka. Ini generasi jelek, yang mana manusia beri peluang dia berfikir dan hujah. Rakyat Perak dia dah pening, patutnya bagi pilihan raya je. Kerajaan Perak buat keputusan. Mufti jangan masuk campur urusan parti ni.
Dia kena pencil macam saya dulu baru naik. Saya bukan kata kat mufti Perak, saya kata semua mufti lah. Artinya isu macam kadang-kadang kita ada isu-isu penting dalam negara ni. Ni mungkin orang lain tak setuju, tapi saya seorang lah kata yang lain selamat. Ada isu penting. Kadang-kadang persidangan fatwa kita bercakap benda-benda yang tidak kena mengena dengan soal kepentingan umat. Soal video ni sebenarnya Majlis Fatwa boleh keluarkan satu garis panduan berpolitik untuk pemimpin negara, kerajaan dan pembangkang. Sebab tu saya adalah orang yang menyeru kepada majlis fatwa yang bebas seperti mana Indonesia, yang tidak terikat di bawah cengkaman kerajaan, sehingga mereka ada nilai kemampuan untuk mengeluarkan fatwa, dan panel fatwa mereka itu terdiri daripada berbagai aliran dan tokoh daripada berbagai. Mereka dibiayai oleh wakaf dan mereka tidak takut melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau itu berlaku, institusi agama akan kembali dapat berperanan membimbing orang politik, bukan orang politik yang menentukan apa yang patut orang agama cakap. Terima kasih.